Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar untuk membuat perenggan isi. Masih ingat lagi ke formula perenggan isi yang cikgu ajar sebelum-sebelum ni? Tentu ingat kan? Apa formula dia? Pewiyaka tacapak. Okey, baik. Sebelum kita mula, cikgu akan mengingatkan semula apakah yang dimaksudkan dengan pewiyaka tacapak. Okey, anak-anak boleh ikut dengan merujuk kepada modul tuisi yang anak-anak ada. Okey, baik. Kita akan mula sekarang. PEW ialah penanda wacana. I ialah isi. AK ialah ayat keterangan. AKT ialah ayat keterangan tambahan. AC ialah ayat contoh. AP ialah ayat peribahasa. Dan AK ialah ayat kesimpulan. Okey, secara asasnya dalam setiap perenggan isi perlu ada pewiyaka tacapak. Ini paling ringkas. Namun apabila anak-anak sudah faham benar-benar tentang formula ini, anak-anak boleh mengembangkannya menjadi lebih baik. Maksudnya daripada formula ini anak-anak boleh kembangkan dengan menambahkan beberapa aksesori supaya perenggan isi anak-anak menjadi lebih matang. Okey, baik. Tengok tangan cikgu ya. Okey, kalau anak-anak rasa macam bosan, setiap perenggan isi mesti bermula dengan penanda wacana dan berakhir dengan ayat kesimpulan. Sebenarnya, anak-anak boleh ubah susunannya, tetapi tidak semua bahagian dalam formula ini yang boleh diubah supaya perenggan isi yang anak-anak tulis tidak menjadi dangkal ataupun jangkal. Okey, baik. Tengok tangan cikgu ya, yang boleh diubah. Okey. Baik. Cikgu tukar pen supaya lebih jelas. Kita guna pen warna merah jambu. Okey. Anak-anak boleh ubah daripada sini. Okey. Baik. Ini boleh dirubah kedudukannya. Mungkin anak-anak boleh letak ayat contoh dulu berada di depan selepas penanda wacana pun boleh. Ayat keterangan satu diikuti oleh ayat contoh. Kemudian ayat keterangan tambahan. Kemudian diikuti oleh ayat peribahasa pun boleh. Tetapi maknanya dalam bahagian ini sahaja yang boleh berubah kedudukannya. Okey, AK ialah ayat keterangan. AKT ialah ayat keterangan tambahan. Ayat keterangan tambahan ini boleh jadi kuasa 2, kuasa 3, terpulang kepada kemampuan anak-anak. Ya, sebab ayat keterangan tambahan ni maksudnya ialah ayat yang akan memberi keterangan-keterangan kepada isi ini sehingga benar-benar jelas dan difahami oleh pembaca. Okey? Baik, itu satu. Yang keduanya, untuk menjadikan formula ini lebih cantik dan bervariasi dalam setiap perenggan, mungkin anak-anak boleh letakkan aksesori di bahagian hadapan ini. Antaranya antara aksesori yang boleh diletak ialah pertama ialah hadis, yang kedua ialah ayat Quran. Maksudnya ialah potongan hadis ataupun potongan ayat Quran yang kita ambil maksudnya saja, ataupun peribahasa, ataupun data, ataupun kata-kata hikmah, ataupun lagu yang mesti bersesuaian dengan isi. Jadi maksudnya perenggan isi pertama anak-anak, mungkin anak-anak guna penuh formula pewiyaka tacapak. Perenggan isi kedua anak-anak mungkin mula dengan hadis sebelum masuk pewiyaka tacapak. Perenggan isi ketiga mungkin anak-anak mula dengan potongan ayat Quran. Jadi nampak bervariasi apabila dibaca oleh pembaca. Pembaca yang akan membaca tulisan anak-anak ataupun karangan anak-anak ialah antaranya ialah pemeriksa. Okey, jadi kita perlu mempengaruhi pemeriksa supaya tertarik dengan hasil tulisan kita. Okey, lebih faham ya? Okey, baik. Sekarang kita rujuk semula kepada soalan pertemuan kita pada minggu lepas.
Okey, masih ingat lagi kan? Kalau tak ingat, kena cari, kena rujuk latihan yang telah anak-anak buat, iaitu latihan pendahuluan pada minggu lepas. Okey, cikgu ulang semula sebab sebelum kita mula perenggan isi sebenarnya, perkara-perkara yang perlu kita ambil kira untuk menulis sebagaimana yang sepatutnya ada dalam soalan. Perlu dikaji dulu apa kehendak yang diperlukan oleh soalan tersebut. Okey, baik. Kita kena baca betul-betul. Semasa kita buat analisis, sebelum kita menulis karangan, sama ada pendahuluan ataupun isi-isi atau penutup, kita dah pun buat analisis kerana analisis itu akan memandu kita supaya kita tidak menulis karangan secara sipi ataupun terpeso. Okey, baik. Kita tengok balik soalan. Okey, cikgu baca Penyakit berjangkit jika tidak dicegah boleh memudaratkan bukan sahaja diri seseorang tetapi juga ahli keluarga, masyarakat dan negara. Pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan oleh ahli keluarga untuk mengelakkan penyakit berjangkit? Okey, di sini dalam setiap perenggan isi, anak-anak kena ingat soalan ni dia minta apa yang patut dilakukan oleh ahli keluarga. Sebelum anak-anak menulis, anak-anak kena buat bongkaran. Sebenarnya apa? Dia tak boleh dalam setiap isi tu anak tulis ahli keluarga perlu buat ini, ahli keluarga perlu buat ini. Ahli keluarga tu umum. Siapa yang ada dalam ahli keluarga tu? Jadi di sini anak-anak kena bongkarkan. Siapa yang ada dalam ahli keluarga? Pertama, ibu. Kedua, bapa. Lagi? Adik-beradik. Kan? Lagi? Siapa? Datuk ataupun nenek. Okey, maknanya ahli keluarga. Kita dalam setiap perenggan isi itu, kita kena nyatakan secara khusus peranan pihak dalam keluarga tu pihak mana. Kita tak boleh tulis keluarga, tak boleh. Sebab itu terlalu umum dan tidak menjurus. Dan kemudian, apa peranan ibu untuk mengelakkan penyakit berjangkit? Kerana penyakit ini dia boleh memudaratkan keluarga, boleh memudaratkan masyarakat, boleh memudaratkan negara. Yang ini mesti disentuh dalam setiap perenggan isi. Kalau anak-anak cuma sebut, ibu bapa perlu memainkan peranan ini untuk mencegah penyakit-penyakit ini, terlalu umum, maka karangan anak-anak tidak dianggap matang. Maknanya anak-anak kena tengok kenapa, contoh kita ambil peranan ibu. Kenapa ibu kena buat ini untuk mengelakkan penyakit berjangkit ini daripada melibatkan siapa? Ahli keluarga ke? Masyarakat ke? Ataupun negara ke? Ataupun kemungkinan dalam setiap perenggan itu anak-anak ambil satu je. Misalnya, melibatkan keluarga. Boleh. Kemudian dalam perenggan yang berikutnya melibatkan masyarakat. Boleh. Dalam perenggan yang berikutnya pula melibatkan negara. Ataupun dalam setiap perenggan isi itu mungkin anak-anak ambil dua sekali. Ahli keluarga dan negara. Mungkin melibatkan keluarga dan masyarakat. Boleh. Ataupun tiga-tiga sekali pun boleh. Ataupun mungkin mula-mula keluarga. Tetapi lama-kelamaan dia akan memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Boleh juga. Maknanya, ayat-ayat yang di atas ini dia bukan aksesori, tetapi perlu digunakan oleh murid dalam membuat perenggan-perenggan karangan. Barulah karangan itu benar-benar matang. Sebab kalau kita cuma ambil layer atas sahaja, layer yang umum sahaja, memang markah yang paling tinggi boleh dapat setakat 60, markah baik. Jadi tak boleh melepasi markah kepujian ataupun markah cemerlang. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak membuat perenggan isi sekarang? Okey, baik. Sekarang kita kena tengok balik. Pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan oleh ahli keluarga? Dalam keluarga tu ada ibu, ada bapa, ada abang, ada adik.
ada datuk, ada nenek, ya. Okey, mungkin perenggan isi ayah dan ibu, perenggan kedua, isi kedua, adik-beradik yang lain, perenggan isi ketiga, mungkin ayah juga lagi. Okey, macam tu Tapi apa peranan dia sekarang isi pertama? Siapa? Isi pertama siapa? Kita nak tulis siapa dan apa dia buat. Okey, peranan pertama siapa, apa dia buat. Okey, ingat kalau ibu bapa, cikgu selalu ingatkan, pertama mesti doa. Betul tak doa? Okey, doa. Okey. Yang kedua, selain doa, nak mengelakkan penyakit berjangkit daripada menjangkiti ahli keluarga. Selain kita berdoa, apa lagi yang perlu dilakukan? Menjaga kebersihan. Okey? Selain menjaga kebersihan, apa lagi? Selain menjaga kebersihan, okey, dalam situasi sekarang, mematuhi arahan kerajaan. Okey. Berapa isi kita nak tulis bergantung kepada keupayaan anak-anak menulis. Sebab dalam satu perenggan isi, anak-anak kena tulis berapa minit? Berapa belas satu perenggan dalam karangan? Bergantung kepada karangan sama ada bahagian A ataupun bahagian B. Ingat, kalau karangan bahagian B lebih kurang dalam 14 minit satu perenggan. Tu kena jaga betul-betul. Okey. Pertama doa, kedua menjaga kebersihan, ketiga mematuhi arahan kerajaan, yang keempat apa lagi? Apa lagi? Yang keempat. Ada tak isi lain? Okey, kalau tak ada tak apa, kita nyatakan 3 dan kita kena tengok. Kalau doa, ingat tak lagi doa? Okey, baik. Doa kita ada dalil apa? Ayat 60 surah Al-Ghafir kan? Surah Al-Ghafir ayat 60. Ini dalil doa. Okey? Kalau jaga kebersihan, kita ada hadis. Kebersihan sebahagian daripada iman. Kita ada hadis. Kalau mematuhi arahan, letaklah apa peribahasa ke apa. Okey, baik. Ini antara perkara-perkara yang kita nak masukkan. Okey. Baik, contohlah. Sekarang kita nak buat perenggan isi yang pertama, iaitu perenggan doa. Okey, baik. Selepas anak-anak letak Al-Ghafir ni, anak-anak kena ingat, sebab anak-anak letak perwiya kat tacapat tu, dia bukan hanya semata-mata kita letakkan surah Al-Ghafir ini, tetapi anak-anak kena kaitkan bagaimana dalam surah Al-Ghafir ini, iaitu berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doa permohonanmu. Itu janji Allah kan? Okey, jadi anak-anak kena kaitkan apa yang perlu dilakukan oleh siapa ni yang boleh berdoa. Siapa yang boleh berdoa dalam keluarga tersebut? Adakah ibu sahaja? Adakah ayah sahaja? Adakah ibu dan ayah sahaja? Maknanya dalam doa ini mungkin dia akan melibatkan ibu, ayah dan anak-anak yang lain. Betul tak? Datuk, nenek, semua terlibat. Berdoa. Okey? Doa. Setiap ahli keluarga, iaitu ibu, bapa, adik-beradik, datuk, nenek, semua mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk berdoa bagi mengelakkan penyakit berjangkit. Sebab penyakit berjangkit ni dia boleh menjejaskan ahli keluarga. Boleh, dan seterusnya boleh menjejaskan masyarakat dan negara. Macam tu. Okey? Boleh faham? Boleh Okey, jom kita tengok balik. Kita ambil contoh doa dan kita nak kaitkan dengan perwiyakat tacapat tadi. Okey. Ini doanya. Okey, isi doa. Okey. Paling kurang anak-anak boleh mula dengan penanda wacana, isi ayat keterangan tambahan, ayat contoh, ayat peribahasa dan ayat kesimpulan. Itu paling kurang. Paling kurang. Tapi kalau anak-anak mampu untuk meletakkan hadis dulu di hadapan, data dulu di hadapan, silakan. Itu akan mengangkat penulisan anak-anak menjadi penulisan yang matang. Okey. Baik. Kita nak mula dengan yang paling
ringkas ya, yang paling awal ya, yang asas. Okey, penanda wacana. Okey, jadi kita mula dengan penanda wacana apa? Okey. Perkara yang pertama. Kita mula dengan pertama. Perkara yang pertama yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga. Tengok, cikgu sentuh juga perkataan ahli keluarga, iaitu yang terdiri daripada, baru cikgu khusus, ibu bapa, lagi siapa? Anak-anak, juga datuk dan nenek. Adalah dengan berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Okey, tengok cikgu dah masukkan penanda wacana dan masuk isi sekali dalam ayat tersebut. Okey? Okey, baik. Ayat keterangan. Kenapa kita kena berdoa? Ayat keterangan. Okey, ayat keterangan. Hal tersebut kerana doa merupakan senjata yang paling ampuh, iaitu senjata yang paling kuat yang tiada taranya dengan senjata-senjata yang lain. Okey, itu ayat keterangan. Okey, ayat keterangan tambahan. Maknanya kita memberi keterangan yang lebih jelas tentang isi tadi. Ayat keterangan tambahan. Okey. Doa merupakan permintaan atau permohonan daripada seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kita masih lagi menerangkan tentang doa. Betul tak? Itu ayat keterangan tambahan. Okey, ini ayat keterangan tambahan. Maknanya kita memberi penerangan apa itu doa. Okey? Baik. Okey, antara contoh doa yang wajar diamalkan oleh setiap ahli keluarga iaitu ibu bapa, anak-anak dan juga datuk nenek ialah doa memohon untuk Allah mengurniakan kesejahteraan, kesihatan yang baik kepada setiap ahli keluarga. Contoh doanya ialah, awak kena create lah ayat contoh. Contoh doanya apa? Okey, doa mesti dimulakan dengan selawat ke, kena cantik lah doa tu. Sebab kita nak bagi orang yang membaca tu benar-benar yakin dengan isi yang kita beri tu. Dan memang doa itu boleh dikaitkan dengan isi pertama yang boleh dilakukan oleh ahli keluarga. Siapa ahli keluarga itu? Awak kena sebutkan untuk mengelakkan penyakit berjangkit tadi. Okey, create satu doa. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim. Create lah doanya apa. Okey, baik. Kemudian AP ni ialah ayat peribahasa. Okey, ayat peribahasa ni kalau sebenarnya boleh masukkan juga ayat Quran ataupun hadis. Okey, jadi di sinilah awak masukkan surah Al-Ghafir ayat 60 tadi dalam ayat peribahasa tadi. Okey. Hal tersebut lepas ayat contoh, awak kena sentuh ayat contoh tersebut. Hal tersebut kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60 antaranya yang bermaksud. Apa? Okey. Jadi benarlah, barulah awak kena beri penjelasan, penegasan tentang apa yang ahli keluarga dah buat dan buktikan bahawa dengan berdoa itu sebenarnya benar-benar mampu mengelakkan ahli keluarga daripada terkena penyakit. Jadi awak kena berikan ayat keterangan tambahan yang lain lagi. Selepas ayat Quran tadi. Daripada ayat Quran tersebut jelas menunjukkan bahawa setiap permintaan hamba akan ditunaikan, akan dimakbulkan oleh Sang Pencipta. Jadi, ahli keluarga iaitu yang diketuai oleh ibu bapa dan anak-anak serta datuk nenek atau ahli keluarga yang lain tidak boleh meninggalkan peluang yang telah pun diberikan oleh Allah iaitu memohon dengan berdoa kepadanya. InsyaAllah dengan doa-doa tersebut Allah akan mengelakkan ahli keluarga daripada terkena jangkitan penyakit berjangkit. Dan dalam penyakit berjangkit tu tadi awak boleh dah masukkan apa yang sekarang yang paling ditakuti, digeruni, iaitu coronavirus. Okey, baik. Dan yang ini ialah ayat kesimpulan. Ayat kesimpulan paling kurang, tengok tangan cikgu, paling kurang ambil balik ayat isi. Paling kurang. Kalau anak-anak mampu ubah sikit
boleh, tapi dia masih lagi membawa makna menyimpulkan ayat isi ini. Ya. Okey, paling kurang kalau kamu rujuk dalam tuisi bagaimana cara cikgu membuat ayat kesimpulan tu, awak boleh ikut dan sesuaikan dengan isi ini. Ya. Sebagai kesimpulannya, oleh itu jelaslah bahawa doa merupakan apa. Ya. Baik, kalau anak-anak bijak anak-anak yang bijak di sini sebelum anak-anak tutup, cikgu suka kalau anak-anak masukkan unsur kontradik. Ingat lagi tak perkataan unsur kontradik? Apa kelebihan unsur kontradik? Yang ini semua kita sebut doa, kesan doa, contoh doa kan? Okey, tapi selepas kita masukkan dalil ayat Quran dan kita sentuh ayat Quran tersebut, kita masukkan unsur kontradik. Iaitu apa? Iaitu kita masukkan, ingat lagi surah Al-Fatihah? Unsur kontradiknya apa? Dalam surah Al-Fatihah. Okey, betul maksudnya kita meletakkan pertentangan dalam bahagian ini sebelum kita buat ayat kesimpulan. Okey, jadi apa antaranya kita boleh letak? Mungkin antara sebab sesebuah keluarga itu menghidap penyakit, antaranya mungkin lupa untuk berdoa atau memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah unsur kontradiknya ayat tersebut. Yang ini kita sebut doa dan kat sini kemungkinan kita tak boleh kata orang yang sakit tu sebab tak doa, tak boleh, sebab kemungkinan dah doa juga. Jadi ayat kita kena betul lah, neutral kemungkinan sesebuah keluarga itu ataupun sebahagian ahli keluarga itu mengidap sesuatu penyakit, termasuklah penyakit mungkin sebab alpa atau terlupa untuk memohon doa kepada Allah. Ataupun mungkin tidak meletakkan doa sebagai kaedah utama untuk menjadi benteng kepada penyakit berjangkit. Mungkin macam itulah ayat ini baru dah. Oleh itu izharlah bahawa doa merupakan kaedah yang paling utama untuk mengelakkan ahli keluarga dalam sesebuah keluarga daripada terkena penyakit berjangkit. Begitu. Okey, baik anak-anak. Jadi, untuk seterusnya pada perjumpaan kita kali ini, anak-anak perlu menyiapkan satu perenggan isi yang cikgu nak anak-anak ambil satu isi sahaja, iaitu isi doa. Okey, selamat mencuba dan jangan lupa hantarkan latihan anak-anak dalam Google Classroom. InsyaAllah cikgu akan semak dan cikgu akan komen hasil penulisan anak-anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.